Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam layaran 85 channel. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih menyokong konten-konten yang dikeluarkan oleh saya. Semoga ianya kekal bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. So bagi yang belum like dan subscribe, silalah berbuat demikian. Untuk konten kali ini saya akan memperincikan lebih detail lah. So kita lah dah masuk kepada tajuk yang lebih heavy sebenarnya daripada yang sebelum ini. Sebelum ini kita dah kongsikan berkenaan dengan asas memancing lah, tempat lokasi memancing, teknik memancing, dan saya kongsikan juga bahawasanya setiap kaki pancing ini sebenarnya berada di dalam kategori-kategori memancing yang berbeza. Untuk kali ini kita akan pergi more detail lah untuk mungkin bagi yang baru nak mencuburi dunia memancing ini. Saya akan kongsikan tentang spesifikasi peralatan-peralatan memancing bagi jenis-jenis permainan ataupun setiap game tadi. Kalau kita nak beli, saiz apa untuk sesuai dengan pemancingan kategori mana. Okey, kita pergi kepada teknik pemancingan yang pertama yang kita kongsi sebelum ini adalah tahan taut. Ini juga memancing sebenarnya, cuma nature pemancingannya kita tidak tunggu. So kita tahan dan kita biarkan dia semalaman, dan kita akan pergi pungut balik setelah pagi ataupun petang tersebut lah. Okey, apabila kita tahan taut ini, sememangnya kita akan mensasarkan kepada ikan-ikan yang agak besar lah sebenarnya. Dan umpan juga kita biasanya menggunakan umpan hidup. Kenapa? Dia logiknya senang saja. Sebab pancingan ini kita tak tunggu. Kalau pancing yang jenis bottom yang kita tunggu, kita senang cast lama. Kalau tak dapat ikan, kita tarik, kita boleh check umpan. Mungkin dah makan sikit-sikit, dikutis oleh ikan. Habis kita boleh tukar umpan. Untuk tahan taut ni kita tak ada masa, kita tak ada ruang itu untuk kita check. Jadi kita menggunakan umpan hidup, yang di mana umpan hidup ni biasanya sukar lah untuk ikan-ikan kecil pergi makan, dikutis-kutis sebab ikan tu masih hidup kan. Kalau dimakan sekalipun umpan itu adalah kepada ikan besar. Ikan besar yang akan ngap umpan tu dan terus mengena. Itu salah satu logiknya lah kenapa kita pakai umpan hidup kepada taut tadi. Bila mana kita sasarkan kepada ikan besar, so tali yang kita pasang dekat hujung buluh ataupun pancang kayu tadi perlulah cukup kukuh untuk kita untuk bila mana ikan besar mengena pada taut itu, dia masih boleh sustain hingga kita nak angkat dia esok tu, dia tak putus. Kebiasaannya untuk teknik tahan taut ini, kita tidak hanya meletakkan satu saja pancing taut itu. Kebiasaannya bilangannya adalah banyak, sehingga kan melebihi daripada 20 batang lah, 20 bentuk kita buat. Okey, selesai untuk tahan taut, kita pergi kepada teknik yang kedua adalah teknik bottom tahan taut. Mata kail juga biasanya kita akan pilih pada saiz-saiz yang lebih besar lah, sesuai dengan target fish kita tadi. Bottom ini dia luas, dia universal. So daripada set pancingan light hingga ke ultra heavy, kita boleh light, medium, heavy, ultra heavy, kita boleh padankan sesuai dengan lokasi memancing dan juga target fish tadilah. Dan juga bila kita menggunakan bottom ni, dia dasar untuk sampai ke dasar, dan untuk kita kekalkan umpan kita berada di dasar, kita perlu menggunakan sistem batu ladung lah. So batu ladung ini pula dia ada berbagai jenis-jenis batu ladung kan. Dia ada jenis lepeh, jenis bulat, jenis lonjong, jenis jantung, jenis ada anchor. Dia ada beberapa jenis batu ladung, dan dia ada beberapa saiz berat ladung.
itu bergantung kepada kedalaman air, kederasan arus sungai, muara ataupun laut yang kita pancing itu. Kalau berat itu tidak cukup, berat batu ladung itu tak cukup berat, dia menyebabkan tali dan umpan dan mata kail kita dibawa arus dan mungkin akan termasuk ke dalam struktur-struktur yang tidak dikehendaki lah, kan, yang boleh membuatkan dia sangkut. So pemilihan batu ladung adalah amat penting lah untuk teknik pemancingan bottom. Dari segi umpan pula, untuk pemancingan bottom ini, saya kategorikan kepada beberapa jenis kategori umpan yang boleh kita pilih. Pertamanya, kita boleh mengenakan umpan hidup di hujung perambut itu, di mata kail. Satu jenis umpan hidup. Contoh-contoh jenis umpan hidup ini adalah seperti udang hidup, ikan hidup, apa sajalah yang jenis hidup. Ada ulat, kan, yang boleh bergerak, katak. Ini umpan semua benda-benda hidup, kita panggil umpan hidup lah. Kelebihan umpan hidup ini adalah dia akan menghindar ikan-ikan kecil daripada membuat kutisan tu, menyebabkan umpan itu habis sebelum kita mendapat hasil ikan sasaran. Jadi kelebihan dia, dia menyukarkan ikan untuk kutis, dan dia akan lebih senang kita nak dapat target fish kita. Bila umpan itu masih kekal dalam form dia dan masih hidup, bila ikan predator sampai, dia boleh makan. Okey, yang kedua, teknik umpan bancuhan. Okey, teknik umpan bancuhan ini dia ada kelebihan dan kekurangan tersendirilah. Salah satu antara kekurangan teknik umpan bancuhan ini, bancuhan itu kita biasanya menggunakan dedak. Bila kita tahu form yang dibentuk oleh dedak ini, bila masuk dalam air dia akan hancur dalam masa 15 hingga ke setengah jam. Biasanya bancuhan dedak itu akan terurai, dan dia tak akan melekat lagi di mata kail, menyebabkan tak adalah ikan boleh mengena dekat umpan kita. Okay, itu antara kekurangan umpan bancuhan tadi. Antara kelebihan bancuhan ni, kita boleh mengadun bancuhan kita tu dengan pelbagai bentuk, pelbagai ingredient, pelbagai bau, menyebabkan ikan lebih tertarik untuk datang. Okey, kalau nak bau wangi, kita ada perisa-perisa yang berbau strawberry. Okey, puan-puan jangan terkejut, bancuhan-bancuhan ini seperti juga nak buat kuih, nak buat biskut raya. Yang ketiga, kita ada juga umpan-umpan yang berbentuk dari tumbuhan. Okey, berbentuk dari tumbuhan. Contohnya, kalau pemancing di stream fishing yang memancing ikan kelah, mereka ini biasanya menggunakan umpan buah sawit. Buah sawit itu adalah tumbuhan lah. Dan ada juga kalau memancing patin, kita pakai buah ara, yang ikan di habitat asal ni gemar makan buah-buah seperti inilah. Okey, selesai untuk umpan. Untuk kategori bottom ni, dalam kategori bottom juga kita ada aksesori-aksesori yang kita boleh padankan dengan pancingan itu tadi, seperti kita panggil swivel ataupun kili, untuk kita menjadikan dia sebagai satu stopper kepada ladung dan juga penyambung kepada perambut. That's why saya panggil dia aksesori. Kalau tak ada pun, sebenarnya kita tetap boleh ikat dia secara ikatan biasa tanpa swivel. Okay. Dan kita ada juga aksesori tanduk ataupun straw, untuk kita gantungkan batu ladung, supaya batu ladung tu boleh bergerak. Straw tu nanti dia akan boleh bergerak dan
dia akan stop pada swivel yang kita ikat kat depan. Okay, itu juga sebagai aksesori lah. Aksesori seterusnya adalah pelampung yang kita gunakan sebagai untuk kontrol lah kita punya kedalaman umpan kita tadi. Kita mungkin tak nak umpan kita berada terlalu dasar, kita nak kontrol pada certain level dari permukaan air, so kita boleh menggunakan pelampung untuk kontrol kita punya level umpan tu lah. Dan kita akan ada juga aksesori seperti perambut dawai. Perambut dawai ini bila kita sasarkan ikan-ikan yang bergigi tajam yang boleh yang memungkinkan dia memotong tali perambut kita, so kita pasangkan perambut dawai, di mana perambut dawai itu akan menghalanglah daripada gigitan ikan yang boleh memutuskan perambut tu. Itu antara peralatan-peralatan yang ada dalam bottom lah. Untuk seterusnya adalah casting. Untuk teknik casting ini kita tahu tekniknya adalah cast dan retrieve, baling karau, dan jarak pancingannya tidak dah terlalu jauh disebabkan lure ataupun umpan yang kita akan baling tu tidaklah terlalu berat, jadi dia tak boleh pergi jauh sangat. So untuk kategori casting ini, untuk peralatan rodnya, saya boleh kategorikan kita ada dari ultra light, light dan juga medium untuk rod. Dan untuk reel biasanya kita padankan daripada saiz 500 hingga 3000, paling besar pun 3000. Kenapa? Kita tak boleh ada equipment yang terlalu berat untuk casting ni, sebab kita nak bekerja sepanjang hari ataupun sepanjang sesi pancingan tu cast retrieve. Kalau peralatan kita terlalu berat, dia cepat memenatkan dan kita pun tak boleh memancing dengan tempoh yang lama lah. Untuk peralatan casting ni, peralatan lain yang paling penting adalah umpan tiruan ataupun artificial lure yang berbentuk hard lure dan juga soft lure. Antara bentuk hard lure yang biasa kita gunakan, ini antaranya je lah, sebenarnya banyak lagi. Biasanya minnow, dipanggil minnow, pencil, popper, jump frog, crankbait. Itu dari bentuk-bentuk yang hard, yang keras lah. Dari segi soft lure pula, kita mungkin boleh ada curly tail, soft plastic, paddle tail, kita ada worm, maggot, shrimp yang berbentuk udang kan, dan kita ada juga untuk mancing haruan, toman, kita ada soft frog lah, yang dibuat daripada getah, dia juga termasuk di dalam kategori soft lure lah. Untuk tali pancing casting ni, dia kita tidak boleh menggunakan tali biasa. Biasanya kita menggunakan dia ada terbagi pada dua, iaitu main line dan juga leader. Main line tu tali ibu dia lah. Tali induk dia tu diperbuat daripada braided line. Kita pakai tali sulam. Kenapa? Sebab tali sulam ini dia berdiameter, biasanya dia adalah berdiameter lebih halus dan lebih ringan daripada tali tangsi. Jadi kelebihan dia, bila dia ringan, jarak cast tadi menjadi lebih jauh, dan tali yang kita boleh isi di dalam reel menjadi lebih banyak lah, sebab diameter dia lebih kecil. Dan dia ada dekat depan tu ada leader, kita panggil leader. Biasa kita akan menggunakan tali tangsi ataupun mono lah. Mono ni pula dia berfungsi untuk tali braided ni, dia halus, dia kuat, tetapi dia tidak kuat kepada renjatan. Bila ikan tu strike, biasanya dia akan ada satu impulse dekat situ. Tali braided tidak kuat untuk menahan impuls, tetapi dia cukup kuat untuk fighting yang daya yang biasa. Jadi kita akan pasangkan sedikit
mono tadi untuk menyerap hentakan impuls tadi pada di awal strike. Okey. Bila impuls tu berjaya diserap dan keseluruhan permainan itu tadi dah boleh dikata balik oleh braided line. Saya rasa untuk kali ini kita kongsikan 3 dulu teknik pemancingan. Saya akan pergikan pelakatan teknik-teknik yang lain di kemudian siaran konten saya. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat sedikit gambaran terhadap peralatan-peralatan yang seorang kaki pancing itu ada. Macam saya kata, saya kongsikan bukan sebab saya ada banyak ilmu, tapi ilmu yang sedikit tu kalau dikongsi dia lebih bermanfaat. Sehingga berjumpa lagi di lain segmen dan konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.